Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan yang masih lagi dikurniakan oleh Allah Ta'ala pelbagai nikmat kepada kita, membolehkan kita meneruskan lagi menyambung kuliah kita. Mudah-mudahan sedikit sebanyak kita akan perolehi ilmu. Dengan ilmu ini akan membantu kita mempelbagaikan bentuk amalan. Mudah-mudahan amal itu akan diberi ganjaran yang sebaik-baiknya oleh Allah Ta'ala kepada kita semua. Sambungan kepada kuliah yang lepas berkaitan dengan dengki. Apa dia dengki? Dengki ini maknanya mengharapkan akan hilangnya nikmat daripada orang lain, sama ada nikmat dunia ataupun nikmat agama. Kok mana pun kita tak nak orang itu berada dalam nikmat. Itu dengki. Dan ketahui olehmu bahawasanya penyakit hati seperti dengki. Tidak ada ubatnya kecuali dengan dicampurkan ilmu dan amal seperti makjun. Kata para alim ulama, ubat untuk merawat penyakit dengki ini tidak ada, kecuali dengan adanya ilmu dan juga dengan adanya amal. Ilmu maksudnya kita tahu implikasi dia. Amal mana kita kena tahu cara untuk kita beramal bagi membolehkan kita menjadi manusia yang terbaik. Dicampur dua itu, ilmu dan amal, barulah seorang itu akan terlepas daripada dengki. Maka adapun ilmu, maka bahawa mengetahui ia akan bahawasanya dengki itu memberi mudarat akan dirinya sendiri dan tidak memberi mudarat akan mereka yang didengki akan dia. Itu ilmu. Mana ilmu dia kena tahu bahawa dengan dengki ini sekali-kali tidak memberi keuntungan kepada diri dia. Bahkan dengan kita berdengki, orang yang kita dengki itu biasanya akan terus memperolehi nikmat. Kita akan terus sakit hati sampai bila-bila. Bahkan memberi manfaat dia akan orang yang didengki. Maksudnya orang yang didengki itu sentiasa memperolehi nikmat, manakala kita sentiasa sakit hati. Adapun bahawa dengki itu memberi mudarat akan orang yang didengki, maka kerana membatal ia akan pahala kebajikan seperti yang telah disebut dalam hadis yang dahulu. Jadi kata dia dengki ini menjadi mudarat kepada orang yang didengki kerana yang pertamanya, pahala kebajikan yang dilakukan oleh seorang itu akan terhakis. Ini berdasarkan hadis yang dahulu di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Mana dengki ini dia akan menghakiskan pahala kebajikan dia seperti mana kayu akan menghabiskan seperti mana api yang menghabiskan kayu api. Maknanya pahala kebajikan yang dilakukan oleh kita makin lama makin terhakis, makin lama makin hilang, makin lama makin sedikit, akhirnya tak tinggal apa-apa pun. Tambahlah lagi, menyebabkan oleh dengki itu akan mengundang kemurkaan oleh Allah Ta'ala akan orang yang didengki. Kok mana pun selain daripada amal kebajikan dia dihapuskan, Allah Ta'ala juga akan murka. Allah Ta'ala juga akan marah. Kenapa? Kerana murkanya ia akan qada Allah SWT. Maksudnya dia tidak boleh menerima hakikat apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala oleh orang itu. Jadi orang itu apabila Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia, bukan nikmat yang saja-saja datang kepada dia, Allah yang mendatangkan nikmat kepada dia. Dah tu kenapa kita nak sakit hati sangat? Dah kita nak juga apa yang dia ada, kita doalah, kita usahalah. Kalau Allah Ta'ala tak datangkan nikmat seperti mana yang kita inginkan nikmat itu pada dia, di diri seseorang itu, maknanya ada sesuatu kebaikan yang Allah Ta'ala akan beri kepada kita. Barangkali pada waktu itu Allah Ta'ala tak datangkan lagi, Allah Ta'ala akan datangkan pada tahun hadapan, Allah Ta'ala datangkan kalau tidak pun 3 tahun kemudian, kalau tidak pun Allah Ta'ala datangkan kita selepas daripada kematian. Dan kikir ia dengan nikmat Allah Ta'ala
orang yang dengki ni sudah tentu dia akan menjadi kedekut dengan nikmat Allah Ta'ala. Jadi kalau dia seorang yang pemurah, tidak ada masa dia nak dengki dengan orang. Itu sifat dia. Orang yang suka berdengki ni makna orang yang kedekut. Orang yang kedekut, orang yang bakhil, orang yang tak boleh tengok orang berada dalam kenikmatan. Kalau boleh dia nak dia seorang je. Di mana kikir ia akan nikmat Allah Ta'ala yang meluas, ia akan dia daripada perbendaharaan ke atas hambanya. Allah Ta'ala, dia beri kepada sesiapa yang ia kenaki. Rezeki ataupun nikmat, dia akan beri kepada siapa pun, tak kira. Sama ada orang itu musuh dia ke, sama ada orang itu seteru dia ke, sama ada orang itu kawan dia ke, ataupun sahabat andai dia ke, ataupun jiran tetangga dia ke. Kadang-kadang kalau kita tengok kita kerja begitu kuat, tapi apabila dapat anugerah, orang lain yang dapat anugerah, kadang-kadang menimbulkan kehairanan kepada kita. Kenapa pula sepatutnya aku diberi anugerah cemerlang contohnya, kalau sebagai penjawat awam, sebab aku yang bekerja banyak, dia bukan banyak pun kerja. Cuma dia bekerja ketika mana bos datang, dia rajinlah bekerja. Tak apa, jangan kita dengki. Kalau dia dapat anugerah itu tidak akan memberi apa-apa pengertian sekiranya dia seorang yang tidak jujur. Kadang-kadang Allah Ta'ala berikan sesuatu itu kepada dia adalah satu ujian. Allah Ta'ala nak tahu saja. Allah Ta'ala nak test saja. Nak tahu dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri itu, adakah dia dapat menggunakan nikmat itu sebaik mungkin, ataupun menjadikan dia seorang yang lebih menjauhkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu ramai kita tengok di antara orang kaya, Allah Taala beri dia nikmat kekayaan, duit banyak, dia gunakan duit ini untuk tempat-tempat yang tidak berfaedah. Sebenarnya itu bukan nikmat yang Allah Taala kurni, itu adalah nikmat, mana bala yang Allah Taala datangkan kepada dia. Sepatutnya dengan duit yang banyak tadi dapat dia gunakan untuk menolong orang, untuk membantu orang, untuk meningkatkan amal kebajikan dia, membolehkan dia mengumpul pahala yang banyak, untuk menjadi kesenangan kepada dia apabila dia dipanggil pulang oleh Allah Ta'ala nanti. Ini merupakan mudarat pada agama. Adapun mudarat dengki, adapun mudarat dengan dengki itu pada dunia, maka bahawasanya orang yang dengki itu sentiasa dalam keadaan duka cita yang berpanjangan. Betul? Maknanya mana-mana orang yang berdengki, kok mana pun Allah Ta'ala jadikan dia susah hati. Sampai bila-bila dalam keadaan tak begitu tenang. Adalah yang tak kena pada dia. Kenapa? Sebab dia suka dengki. Nabi SAW menyebut dalam sebuah hadis, Nabi kata, La hasada illa fitnataini. Tidak boleh didengkikan kecuali pada dua tempat. Dua tempat saja yang boleh kita dengki. Lain daripada dua tempat ini tak boleh. Yang pertama kata Nabi, rajulun atahu Allahu mala. Kita boleh berdengki dengan seseorang lelaki yang Allah Ta'ala beri kepada dia harta yang banyak. Fasullita ala halakatihi fil haqqi. Lalu dia menggunakan ataupun memberlanjakan harta yang banyak tadi di jalan kebenaran. Dengan harta yang banyak dia menderma. Harta yang banyak dia membantu orang. Sekarang musim Covid, ramai di kalangan orang yang tidak punya makanan. Ramai di kalangan orang-orang kita menjadi susah. Bil elektrik tak boleh nak bayar, bil api tak boleh nak bayar. Dia tolong support, dia tolong sponsor, dia tolong segala-gala dengan harta yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Orang ni boleh kita dengki. Yang dalam yang kedua, warajulun atahu Allahu hikmatan. Yang boleh kita dengki juga ialah seorang laki-laki yang Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu pengetahuan, fahuwa yaqdi biha. Lalu dia berhukum dengan ilmu yang ada pada dia, wa yu'allimuha, dan dia mengajar ilmu kepada orang. Orang ini kita dengki. Oh, untungnya dia ada ilmu, untungnya dia jadi ustaz, untungnya dia jadi tok imam, untungnya dia jadi tok guru. Kenapa? Sebab dengan ilmu yang ada pada dia, dia dapat sebarkan kepada orang, menyebabkan orang ini tak tahu menjadi tahu. Kemudian orang tadi beramal. Katakanlah tok guru tu mati lama dah, orang masih lagi beramal dengan ilmu yang dia sampaikan. Maka orang ni, sidang penonton sekalian, hendaklah kita dengki. Jadi macam mana kita nak jadi seperti dia? Belajarlah. Belajar, tak semestinya kita belajar sehingga sampai peringkat kita menjadi tok guru.
Kita belajar setakat mana yang kita perolehi, maka itu adalah ilmu yang perlu kita amalkan dan perlu kita sampaikan. Sebab dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayah." Hendaklah kamu sampaikan kepada orang ramai walaupun sepatah kata daripada aku. Mana apa yang kita terima ilmu, satu ilmu kita sampaikan satu ilmu. Kita dapat dua ilmu, kita sampaikan dua ilmu. Tak perlu kita tunggu nanti banyak dulu baru nak sampaikan. Itu tak betul. Baik, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la hasada illa fitnataini. Ada dua perkara yang boleh kita dengki. Yang pertama, rajulun atahu Allahul Quran. Perkara yang pertama iaitu seorang lelaki yang Allah Taala kurniakan dia Al-Quran, fahuwa yaqdiru bihi ana al-laili wa atraf an-nahar. Fahuwa yuqaddimu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia membaca Al-Quran itu sepanjang malam dan juga sepanjang siang. Kita tengok, oh heran, orang ni rajinnya baca Quran, baca Quran. Ada seorang sahabat saya, orang ni nama dia Haji Kamarul. Dia berada di sebuah masjid, jadi sebagai tok bila je dia. Ya Allah Rabbi, azimnya, hebatnya dia. Awal lagi, jam 12 dia mesti naik masjid kalau tengah hari. Manakala petang, jam 3:30 mesti masuk dah dalam masjid. Kalau petang lagi, sebelum maghrib, jam 6:30 mesti berada dalam masjid. Kalau subuh, awal lagi lah. Masuk dalam masjid, semayam 2 rakaat, baca Quran. Walaupun secara mengangkat. Hebat orang ni daripada dulu sampai sekarang saya tengok amalan sebegini masih diteruskan oleh dia. Maka sepatutnya kita orang yang lancar membaca Quran. Sepatutnya kita orang yang muda, yang masih lagi di peringkat remaja. Kita kena jealous dengan Haji Kamarul ni. Dia seorang tua dan tidak mempunyai apa-apa harta pun. Lebih kurang je mutu pun buruk. Rumah pun tak ada. Isteri pun tak ada. Anak ada, isteri tak ada. Jadi maknanya kebaikan yang dilakukan oleh dia, Masya Allah azimnya, sepatutnya menjadi kedengkian kita. Kalau dalam keadaan usia dia begitu di peringkat penghujung pun dapat melakukan sebanyak mungkin amal ibadah, mengapa kita orang muda tak boleh lakukan? Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun atahu Allahu mala. Seorang laki-laki yang Allah Taala beri kepada dia harta yang banyak. Fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Lalu dia menginfakkan harta dia di jalan Allah Taala sepanjang malam dan sepanjang siang. Allahu Akbar, untungnya menjadi orang kaya yang pemurah ni. Jadi orang kaya bukan dia bagi sikit-sikit, banyak. Saya tengok laporan yang disampaikan oleh pengarah saya Jawi, Tuan Muhammad Ajib. Dia tengok agihan yang disampaikan oleh Jawi Fukbim bersama dengan rakan-rakan strategi. Sumbangan yang dihantarkan untuk membantu mangsa banjir di Pahang, di Kelantan dalam jumlah yang begitu banyak. Maknanya barangkali sumbangan ini disalurkan oleh orang-orang kaya. Orang kaya bukan dihantar sikit-sikit, dihantar banyak-banyak. Patutlah Allah Ta'ala jadikan dia kaya. Sebab apa yang disalurkan oleh dia bukan sikit. Kita sekali menderma RM1. Paling banyak pun RM10. Kita harap Allah Ta'ala beri gantian yang banyak kepada kita. Itu menjadi masalah. Allah Ta'ala beri gantian kepada kita berdasarkan banyak ataupun sedikitnya pemberian kita. Tapi kalau sekiranya memang kita tidak mempunyai sumber keuangan yang banyak, sekadar mana yang kita mampu, berilah, tak jadi masalah. Cuma nak ceritanya orang kaya ni, Allah Ta'ala jadikan dia kaya kerana sumber infak dia itu terlalu besar. Okey. Kemudian dan adapun bahawa dengki itu memberi manfaat ia akan seterunya, yang didengki akan dia, dan tidak memberi mudarat akan dia, maka kerana bahawasanya nikmatnya tidak hilang ia dengan semata-mata dia dengki, bahkan akan diganda-gandakan kebajikan orang yang didengki. Kenapa? Kerana dipindahkan pahala kebajikan orang yang dengki itu kepadanya. Pendek kata, orang yang dengki itu seperti mereka yang melempar seterunya dengan batu, maka tidak terkena seterunya, akhirnya batu itu kembali mengenai mukanya dan akhirnya membutakan matanya. Itu bandingan begitulah. Jadi kepada rakan-rakan kita di luar sana, cuba sedaya upaya untuk menghentikan dengki. Dengki ini menjadi satu perkara yang biasa.
kita tengok sejarah keningkian ini asalnya dia datang daripada orang Yahudi. Orang Yahudi di mana sebelum Nabi tiba di Madinah, orang Yahudi daripada utara negeri Syam datang ke Madinah. Mereka ini terdiri daripada 3 kaum, iaitu kaum Yahudi Bani Qainuqa, yang kedua Yahudi Bani Quraizah, yang ketiga Bani Nadir. Ketiga-tiga golongan ini adalah golongan Yahudi daripada utara negeri Syam. Dia datang berhijrah ke Madinah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Apabila sampainya Nabi ke Madinah, maka mereka tidak dapat menerima hakikat. Nabi yang datang ini datangnya daripada kaum yang lain. Kerana berdasarkan urutan utusan rasul-rasul ini kebanyakannya datang daripada kaum Yahudi. Semenjak daripada Nabi Ibrahim lagi. Daripada Yahudi Bani Israel, Yahudi Bani Israel sehingga berakhir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ini sudah tahu, lama dah mereka ini tahu sifat-sifat Nabi akhir zaman ini dilahirkan. Sebab telah dijelaskan di dalam kitab Taurat mereka. Dan diceritakan juga dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Di mana orang-orang Yahudi, orang yang diberikan kitab, yakni Yahudi Nasrani, ya'rifunahu, mereka itu mengenali ciri-ciri Nabi Muhammad ini. Kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum, tetapi sebahagian daripada mereka ini la yaktumuna al-haqqa, mereka itu bertindak menyembunyikan perkara yang sebenarnya. Wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu. Jadi cerita dia, orang Yahudi, di antara Yahudi ni dia tahu dah bahawasanya Nabi akhir zaman ni bukan di kalangan Bani Israel. Dia tahu dah. Tapi oleh kerana keangkuhan, kesombongan mereka tak dapat terima hakikat, maka disembunyikan berita itu. Maka berlakulah cerita sebelum Nabi pergi ke Madinah lagi, iaitu ketika mana kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, iaitu saat Nabi kita nak dilahirkan, maka berkumpullah pada malam itu sekumpulan Yahudi berada di Madinah, sekumpulan Yahudi berada di Mekah. Maka berlakulah tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu kelihatan tiba-tiba bintang berguguran. Tiba-tiba bintang berguguran jatuh. Kemudian bulan naik dengan mengambang, cahayanya terang benderang. Dalam keadaan begitu comel secomel-comelnya. Maka mereka telah meramalkan bahawa malam ini adalah malam kelahiran Nabi akhir zaman berdasarkan kepada tanda-tanda tersebut. Lalu tiba-tiba naik seorang pemuda di atas bukit. Seorang pemuda naik ke atas bukit, kemudian menyuruh, abshir yal yahud, abshir yal yahud, abshir yal yahud. Berita gembira kepada kita wahai Yahudi. Berita gembira kepada kita wahai Yahudi. Berita gembira kepada kita wahai Yahudi. Iaitu apa dia? Iaitu kelahiran Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggukan oleh kita sekarang sudah pun dilahirkan. Sekarang jom kita cari siapa dia yang melahirkan anak. Cari yang di Madinah, cari di Madinah. Cari mana-mana perempuan yang beranak pada malam itu. Nak tahu anak dia ada ke tidak ciri-ciri seperti mana yang telah disebut dalam kitab Taurat. Cari juga di Mekah. Akhir sekali mereka kecewa kerana tidak menemui seperti mana tanda-tanda yang dijelaskan dalam kitab Taurat. Lalu mereka pun bertemu dengan rahib, beritahu kepada rahib. Rahib ni mana pendeta Yahudi lah, kalau kita kata ustaz. Beritahu kepada rahib, kami ni puas cari dah tak jumpa juga Nabi yang disangkakan Nabi akhir zaman lahir semalam. Tak jumpa. Sebab dia cari di kalangan puak-puak Yahudi. Dia tak cari dah di kalangan orang lain. Sebab dia menyangka bahawa Nabi akhir zaman ini lahir di kalangan Yahudi juga. Oleh kerana berdasarkan kepada aturan sebelum-sebelum itu, kebanyakan kerasulan itu dilahirkan dalam kalangan Yahudi.
Lalu Rahib kata, tak payah carilah, memang cari pun tak jumpa juga. Sebab akhir zaman ini, Nabi akhir zaman ini tidak dilahirkan dari kalangan kamu. Bahkan dia dilahirkan dari kalangan bangsa lain. Oh, marah. Rintitan sejarah dengkinya di situlah. Bermula saat dan ketika itu timbulnya kemarahan Yahudi. Yahudi tak boleh terima hakikat. Sebab Nabi akhir zaman ini tidak dilahirkan daripada bangsa mereka. Maka perancangan untuk membunuhkan Nabi bermula saat itu. Sebab itu ada sejarah Nabi, perancangan untuk membunuhkan Nabi ini ada 3 kali Nabi dirancang oleh kaum Yahudi untuk dibunuhkan dia. Namun Allah Ta'ala bertindak menjaga dan memelihara Nabi. Nabi terselamat dan akhirnya Nabi menjadi Nabi yang termasyhur, yang terhebat, yang dapat memimpin manusia sehingga ke hari inilah. Agama Islam dapat ditegakkan dan dapat tertegak disebabkan kepimpin Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sidang penonton yang dihormati lagi dikasih sekalian, itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan dengki yang merupakan satu perkara yang sepatutnya kita faham betul-betul, supaya dengki ini jangan sekali-kali ada pada diri kita kerana ia tidak memberi sebarang keuntungan pun. Bahkan dia akan mengundang pelbagai kekesalan, akan mengundang pelbagai keresahan, akan mengundang pelbagai kepayahan. Akhirnya kita akan menderita sepanjang masa. Jadi oleh yang demikian, marilah sama-sama kita berusaha untuk menjadikan sifat dengki yang dilarang oleh Allah Ta'ala ini dapat dihilangkan dalam diri kita, dan kita binalah sifat-sifat yang baru, sifat-sifat yang terpuji, yang diarahkan oleh agama supaya kita berpakai dengan pakaian-pakaian sifat-sifat yang terpuji ini menjadi satu kekemasan di dalam kita melayari bahtera kehidupan. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang terbaik. Menjadi manusia yang terbaik. Nabi SAW mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ini adalah mereka yang banyak memberi manfaat kepada orang ramai. Kita cuba sedaya upaya untuk memberi manfaat kepada orang ramai. Jadi sekadar itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kuliah kita pada hari yang mulia ini. Mudah-mudahan kita akan faham apa yang dipelajari dan cuba kita amalkan. Akhirnya kita harap kepada Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberi ganjaran yang terbaik pada kita semua. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.